إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terafa'an syukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pagi ini dapat kita sambung lagi sebelum kita meneruskan aktiviti kegiatan harian kita sedikit bersama kita di dalam penuntut jilid yang pertama muka surat yang ke-8 Rumi Jawi muka surat 19 yang mana kita sebelum ni baru ni minggu lepas membahaskan berkaitan dengan fardu wudu yang kedua iaitu basuh muka. Masuk kita fardu wudu yang ketiga. Yang ketiga, qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan ketiganya membasuh dua tangan serta dua siku. Bila kita mengambil wuduk, antara fardu ataupun kewajipan kita untuk sah wuduk, kita kena basuh tangan. Sambungan daripada yang pertama niat, yang kedua basuh muka yang kita bincang sebelum ni. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan serta dua siku. Dua tangan serta dua siku hingga ke dua siku. Wajib basuh. Dan wajib basuh dua tangan hingga ke dua siku. Janji terbasuh tangan dan siku tadi. Bagaimanapun dia sunat kita mulakan dengan jari dulu. Sunat mula jari dulu sehingga ke siku. Bukan siku dulu sehingga ke jari. Macam mana pun untuk sah wuduk janji terbasuh. Maka kalau boleh buat, kalau paip kita ataupun kolah sesuai. Paip ni kadang-kadang tak sesuai. Untuk kita basuh jari dulu baru pergi ke siku. Sebab dia agak rendah. Kalau sesuai, buatlah daripada jari dulu baru sehingga basuh ke siku. Bukan siku hingga ke jari, baliknya. Macam tu juga basuh kaki sebenarnya. Sunat, tak wajib sunat. Dan apabila basuh dua tangan serta dua siku ni, ini bermakna basuh tu bukan serentak. Sebab kita ada dua tangan. Basuh sunat kanan dulu baru kiri. Dan tak ada sunatkan serentak. Jika kita buat kiri dulu baru kanan, maka hukumnya makruh. Tak dapat pahala sunat lah. Sunat menganan namanya. Jika kita buat serentak juga, tak ada pahala. Hukumnya makruh juga. Tak ada pahala sunat. Sunat iaitu kanan dulu baru kiri. Yang sunat kanan dulu baru kiri ada dua je. Satu tangan, satu lagi kaki. Selain daripada itu yang sunat serentak, muka sunat serentak. Sapu kepala sunat serentak. Telinga walaupun ada dua sunat serentak. Tapi saya pernah tengok remaja lah, dia remaja lagi. Dia sapu kanan dulu baru kiri telinga. Tidak, telinga adalah serentak. Kalau buat kanan dulu baru kiri, tak dapatlah pahala menganan dia panggil. Masa basuh tangan sebelum kita nak, masa ketika kita nak niat ni, kita sunatkan basuh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Itu juga serentak. Yang kata basuh tangan sunat kanan dulu baru kiri itu yang basuh tangan lepas basuh muka tu. Yang basuh tangan ni awal-awal masa tengah duduk baca bismillah, duduk niat, basuh ni dulu, itu adalah serentak, sunat serentak.
Maka jangan buatlah kanan dulu baru kiri. Lebih-lebih lagi jangan buat kiri dulu baru kanan. Kena rugi pahala sunat. Tak ada pahala sunat kat situ. Tapi kadang-kadang atas sebab-sebab tertentu kita terpaksa terpaksa juga untuk buat yang kanan dulu baru kiri. Jika kaki dengan tangan memang disunatkan kanan dulu baru kiri. Tapi ada keadaan tertentu. Contohnya dia kudung, macam mana dia nak buat kanan dulu baru kiri? Atau macam mana dia nak buat serentak pada basuh muka? Kalau contoh tangan dia terpaksa pegang ke tapai, maka waktu tu tangan dan kaki kanan dulu. Kanan dulu baru kiri memanglah tangan dan kaki. Muka, telinga, sapuh kepala dan lain-lain sunat kanan juga. Jadi kaedahnya sunat kanan dulu baru kiri secara mutlak adalah tangan dan kaki. Selain daripada tangan dan kaki buat serentak. Jika selain daripada tangan dan kaki tak boleh nak buat serentak atas sebab-sebab tertentu, maka barulah kanan dulu baru kiri. Cuma itulah, kalau telinga tu kanan dulu baru kiri. Kalau kepala sekalilah. Kalau muka tu kanan dulu. Macam pelik sekali lah kita katakan. Kanan dulu baru kiri. Itu kalau tak boleh buat serentak. Apa yang ada pada tangan itu? Sambung lagi. Yang kena basuh dua tangan serta dua siku ni, apa yang ada pada tangan itu? Dia bagi contoh. Apa yang ada atas tangan? Seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Jadi kalau ada bulu atas tangan, ya, kita kata bulu roma kita taklah tebal sangat, tak perlu. Kalau kita basuh dengan air itu memang akan terkena sekali dengan bulu-bulu. Tapi ada orang bulu dia agak tebal sikit, hormon lelaki dia terlebih sikit, dia bulu lebih. Saya pernah tengok bulu sungguh. Nak sebut macam tu tak elok lah, tapi bulu sungguh sampai kena selak bulu dia. Tengok selak. Maka jika tebal, maka dengan bulu-bulu yang nadir, bulu-bulu yang jarang tadi pun sekali wajib dibasuh, kerana dia duduk di atas tangan dan dia bersambung dengan tangan kita. Maka wajiblah basuh bulu-bulu tadi. Ataupun lebihan-lebihan kulit yang ada, wajib basuh sekali, kerana dia bersambung dengan tangan kita. Kuku-kuku, rekahan-rekahan yang ada dekat tangan dan kaki, kalau ada rekahan, dalam rekahan tu, rekahan tu dah jadi zahir, maka wajib basuh juga rekahan-rekahan dekat muka, tangan dan kaki lah. Dalam bahasa kita ni tangan. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Daging yang tumbuh jari yang lebih. Kalau ada daging-daging yang tumbuh, yang pelik lah. Kalau yang kita ni normal. Kalau kata ada daging tu tumbuh pelik sikit, maka dengan daging-daging yang ada atas tangan tu lah wajib basuh sekali. Dan dia bagi contoh jari lebih. Jika jari dah ada 6, jari ada 6, itu biasa ramai orang jari ada 6. Bila jari 6, jari yang ke-6 juga wajib basuh juga. Apa-apa yang pelik, yang nadir, yang biasa orang lain tak ada, dia ada, wajib. Kalau ada tahi lalat wajib basuh dengan tahi lalat di atas tangan dia. Kalau dekat tahi lalat tu ada bulu, dengan bulu-bulu tu sekali semua wajib basuh, kerana dia berada di atas tangan, maka wajib basuh. Kalau tidak tak usah wudu tu. Dia bagi contoh kuku dan kuku ni semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Nanti kita tengok bab kuku ni kejap lagi. Lupa. Jadi biasa tak ramai sini. Jadi basuh, wajib basuh luar dan dalam. Wajib basuh luar dan dalam tangan-tangan. Dia kata daripada tangan sehingga ke siku. Ada orang, saya pernah jumpa seorang, dia tak ada siku. Nak macam mana ujian bagi dia? Dia tak ada siku. Dia boleh, memang tak ada siku, straight. Kecacatan lah kita panggil tu. Macam mana? Dia mari tanya lah macam mana nak ambil wuduk. Tapi peliknya dia dah umur, saya rasa mau 40-an. Sebelum ni ambil wuduk macam mana, tak tahu, baru nak tanya umur 40-an. Apabila dia tak ada siku, ukurlah siku kebanyakan orang. Biasanya orang siku panjang mana, maka dia wajib basuh kadar itu. Kadar kebiasaan siku orang lain. Jadi dia boleh agak-agak di situ, dia wajib basuh situ. Wajib basuh.
Bukannya kalau kata dia tak ada siku wajib basuh tangan sampai ke ketiak. Tidak. Ataupun tak perlu basuh tangan kerana tak ada siku. Tidak. Wajib basuh. Tapi ukur kadar siku orang normal. Tahap mana? Di situlah dia wajib basuh. Macam tu juga kalau dia terpotong tangan. Jika tangan dia terpotong, mana-mana terpotong, basuhlah baki tangan yang ada sehingga ke siku juga. Jika siku terpotong di sendi ni, wajib juga basuh, wajib ni. Wajib basuh bahagian yang ada tu lah, bahagian siku tu. Jika atas daripada siku yang terpotong, maka sunat basuh lengan lah, kita panggil lengan. Sunat basuh lengan. Jika terpotong di sini. Tapi kalau terpotong di sendi siku, wajib basuh sendi tu lagi. Wajib basuh. Kalau terpotong di atas sendi tu, sunat basuh baki tu. Lengan dia, sikit tu. Sunat basuh, ujung tu. Kalau tak ada sampai ke ketiak ni, tak ada, maka tak ada basuh tangan ni. Tak ada. Itu kalau terpotong lah. Kalau terpotong siku. Habis. Jika ada benda-benda yang cemar. Yang ni bab kuku ni. Jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit, seperti getah atau cat dan sebagainya, wajib dihilangkan lebih dahulu. Jadi wajib meratakan air kat tangan tu semua. Dan jangan ada sesuatu yang menghalang air daripada kena kulit. Jangan. Kalau ada juga, tak sahlah wuduk dia. Tak sah wuduk dia. Jadi janganlah kita buat sesuatu yang menegahkan air daripada kena kulit kita. Buat apa? Satu je lah, Tatu ni kalau ada, susah kan. Kalau ada dekat muka, ada dekat tangan, anggota wuduk, susah sangat. Kalau dia buat ketika dia dalam keadaan bukan Islam, dia belum masuk Islam lagi, dia kafir lagi, kalau dia masuk Islam tak ada masalah. Kalau dalam Islam, dia kena taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha, barulah wuduk dia sah. Walaupun air tak kena lah. Sebab tatu ni, dia ada satu alat dia cocok dekat kulit ni akan keluarkan darah, dan dalam pen dia tu, yang tempat cocok tu, ada dakwat dalam tu. Ada nila dakwat. Dia akan bercampur dakwat tu dengan darah, dengan kepanasan yang ada, dia masuk ke bawah kulit. Sebab tu dia tahan. Kalau kita setakat tampal gitu je, ala yang budak-budak ni main makan singgam, lepas tu jilat tepek, lepas tu lama sikit angkat, ada kesan. Itu kalau gosok gitu pun hilang. Itu tak tatu, tak panggil tatu. Yang tatu ni kenapa gosoklah macam mana pun tak hilang? Tak hilang sebab warna dan darah telah bercampur, dan dia bersebati dengan kulit sehingga ke bawah kulit. Maka dia kekal. Bila macam tu, maka tak usahlah wuduk dia. Hukum asalnya tak usah. Habis tu macam mana? Dia dah taubat. Taubatan nasuha, barulah sah. Malah kalau kita tengok perbahasan para ulama berkaitan dengan orang macam ni, ketika dia nak dimandikan jenazah, iyalah kalau dia dah bertaubat dan sebagainya, kita mandilah. Tapi macam mana, ada bahas ulama, sebahagian ulama mengatakan tak boleh disembahyangkan. Tak boleh disembahyang. Kita tak payah ambil lah pendapat ni, agak keras, agak ketat sikit. Tapi ada yang kata tak boleh disembahyangkan jenazah itu. Sebab apa tak boleh? Sedangkan dia dah bertaubat. Kerana syarat sah solat jenazah adalah sempurna mandi. Selagi tak sempurna mandi, tak sah solat jenazah tu. Sekarang ni mandi je tak sempurna, tak kena air. Jadi macam mana? Tayamum gitu. Adalah. Akhir sekali tanam gitu lah. Tanam gitu macam mana? Berdosa ke orang hidup? Orang hidup tak berdosa. Orang mati macam mana? Dia dah bertaubat, dia juga tidak berdosa. Tapi atas kaedah kita berhukum, tak boleh mandikan. Mujurlah ada pendapat yang kedua kata mandikan, kalau tidak jadi fitnah pula tak? Cuma nak beritahu, bahas ulama kalau buat tatu ni sampai ke mati pun jadi masalah. Masih hidup dah masalah dah. Mandi wajibnya, wuduknya, mati pun masalah. Masalah dekat orang, masalah. Tapi tak adalah pendapat keras tu kita ambil kat Malaysia ni. Biasanya pakai pendapat Ibn Hajar Syaramli yang mengatakan diharuskan ataupun boleh disembahyangkan. Lebih baik pakai yang itulah. Cuma Allah, kalau boleh jangan buat. Sebab ada sesuatu yang menegahkan air.
menegahkan air sampai kena kepada kulit. Dan wajib membuang benda-benda di celah-celah kuku. Yang ini wajib lah. Apa sahaja yang ada celah kuku, tangan dan kaki sama, maka wajib. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tak sah wuduk jika ada kekotoran bawah kuku ataupun tepi-tepi kuku. Sama ada dia yang kuku tu terjadi daripada daki dia hitam tu, ataupun terjadi daripada luaran tanah ke apa yang kita duk main kat luar ni, dia lekat kat bawah ni, maka ketika kita ambil wuduk tak buang tak sah. Kaki juga begitu. Kalau daripada benda luar, tanah, kita kata okey lah. Kalau tak buang tak sah, okey lah. Kadang-kadang dia terjadi daripada daki kita, bila kita berpeluh gitu, lama-lama dia ada hitam. Begitu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i pun tak sah juga, kerana dia menghalang air yang hitam tadi. Biasa bukan kat tangan lah, dekat kaki ya. Ujung tepi-tepi kaki tu tak sah juga. Ini pendapat mu'tamad. Pendapat mazhab Syafi'i juga, pendapat Imam Zarkashi dan Imam Ghazali, dimaafkan jika daki itu jika kekotoran tu daripada daki. Maaf, jika kekotoran tu daripada bukan daki, daripada luar, tak maaf juga. Itu je lah. Habis tu macam mana kalau dulu mazhab Hanafi, maaf daripada daki ataupun bukan daki. Itulah fiqh. Cuma kita mazhab Syafi'i kena clear semua ni. Kaki-kaki semua kena clear. Hitam tak boleh ada. Kecuali hitam tu duduk kat dalam, duduk batin. Sekadar dia ada bawah kuku, wajib dibersihkan. Apa? Kuku panjang tak ada masalah dari segi wuduk. Kita tengok fokus lah, nak cerita pasal apa. Cerita pasal adab ataupun hukum kuku panjang. Dia lain. Hukum kuku panjang hukumnya makruh. Tak haram. Kuku panjang mana pun hukumnya makruh. Makruh. Itu dari segi tak kerat kuku. Dari segi adakah sah mandi wajib ambil wuduk? Sah. Kuku panjang mana janji terbasuh bawah tu? Sah. Habis kalau orang tu dia pakai yang berkilat kat tangan dia, kalau nak mandi wajib, sah. Buanglah dulu maksudnya. Sah. Tak ada masalah. Dari segi wuduk tak ada masalah. Tapi dari segi kalau kuku tu panjang, makruh. Itu bukan bab wuduk. Kita bahas bab wuduk. Bab wuduk kuku panjang. Panjang mana? Panjang ni pun sah. Dengan syarat kena habis semua air kat bawah tu. Yang kuku pendek ni pun kadang-kadang ada. Kuku panjang. Pernah para sahabat, ada seorang sahabat, dia kuku dia penuh dengan kotoran dan panjang. Tak adalah panjang, tapi panjang sikit, panjang. Kalau kita tengok tu panjang. Mungkin kita kata kalau kuku tangan ni mungkin 2 minggu kot. 2 minggu panjang tak? Dah serabut dah tangan. Masa kita time korban tu kan, disunatkan untuk tidak potong mana-mana kuku dan bulu 10 hari tu kan. Start masuk Zulhijjah tu sampai binatang kita korban. Itu kalau binatang kita korban pada 10 Zulhijjah, hari raya. Kalau kena pada 14, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 13, 14 apa? 13 kena hari terakhir. Lagilah dekat 2 minggu tu. Tak kerat. Itu pun dah rasa serabut dah. Jambangnya dengan kaki kuku. Kalaulah lebih pada tu, lagilah. Para sahabat ni kita kata agak-agak mungkin dalam 2 minggu. Jadi penuh hitam. Hitam kuku. Nabi tegur. Nabi memerintahkan supaya kerat kuku tu kerana kotor. Dan Nabi tengok para sahabat yang kuku panjang dan kotor tadi tu lepas sembahyang. Dan Nabi tak suruh pun dia ulang sembahyang. Ini kalau Imam Hanafi kata, mazhab Hanafi kata tak wajib wuduk kenakan air kat bawah tu, sebab Nabi tak suruh ulang. Kalau tidak, Nabi kata kerat kuku dan ulang sembahyang. Macam mana Nabi kata kat seorang sahabat yang sembahyang tak ada tamakninah. Dia sembahyang Allahu Akbar, tunduk rukuk, laju-laju. Kemudian dia jumpa Nabi, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi sembahyang, kamu belum sembahyang. Sahabat tu sembahyang lagi, laju-laju lagi. 2 rakaat. Datang jumpa Nabi, Nabi kata pergi sembahyang lagi, kamu belum sembahyang. Jadi maknanya sembahyangnya tak sah, sebab tu Nabi suruh ulang. Dalam masalah ni Nabi tak suruh ulang pun sembahyang. Nabi kata kerat kuku aja, kotor tu. Itu mazhab Hanafi, dia ambil hujah kat situ. Di celah-celah kuku. Kalau ada penyakit apa yang cekang kan? Cekang tu yang tepi tu. Cagu. Cagu. Tu dah masuk sakit. Bila sakit dia ada hukum special lah. Takkanlah sakit jiruh juga sampai menanah. Kalau sakit dia ada hukum special lah.
Tapi jadi begitu tu, kalau boleh celah-celah kuku tu wajib buang. Kalau dia terjadi daripada daki, Imam Zarkashi, Imam Ghazali kata dimaafkan. Sebab dia terjadi daripada daki kita sendiri, berpeluh. Kalau dah terbuat dulu, qada'. Qada' banyak sangat. Mazhab Hanafi, alhamdulillah, tak wajib qada'. Mazhab Hanafi sah sembahyang. Kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Dia kata kalau ada sikit atau kecil dimaafkan. Dimaafkan macam mana? Apatah lagi pada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya. Seperti, ini bagus ni. Saya tengok beberapa kitab fiqh yang setebal, sama tebal ni, yang basic, yang untuk permulaan, dia tak ada bincang bab ni. Tapi kitab ni dia ambil daripada kitab Baijuri. Ya, kitab Baijuri. Macam mana? Tukang cat, pekerja-pekerja bengkel. Sebab soalan ni biasa dapat ni. Pekerja-pekerja bengkel kereta main dengan minyak hitam ni lah, main tukar tayar apa semua ni kan. Okay. Dia kata waktu sembahyang yang paling problem sekali Zuhur dengan Asar. Kalau dia habis petang lah, dekat-dekat maghrib, biasanya bengkel memang gitu lah. Dia tak balik pukul 5, pansyikat pukul 5 tak ada biasanya. Ujung. Jadi dia masalah dekat Zuhur dengan Asar. Maghrib tu kadang-kadang masalah juga. Tapi Isyak dengan subuh tak ada masalah dari segi nak membersihkan. Tukang cat, pekerja-pekerja bengkel. Macam mana? Sebab kalau main minyak hitam, ada hitam kat tepi ni, buatlah macam mana? Gonyoh lah. Akan ada hitam. Dan sekarang ni rehat sejam. Rehat pukul 1 sampai pukul 2 makan. Jadi nak bersih tu dia kata kadang-kadang setengah jam. Itu pun masih ada lagi hitam tu. Bagi orang tukang cat, bila tukang cat dia ada mengecik sikit-sikit. Kan, dia ada mengecik. Jadi buang sedaya upaya dulu. Lepas tu ada sikit-sikit 1-2 lepas sembahyang tu, lepas sembahyang. Sebelum sembahyang wajib buang. Wajib basuh balik. Jika ada kat muka baru nak takbir, tengok ada kat muka. Wajib buang dan wajib wuduk balik. Tapi kalau dah habis sembahyang, dia maaf. Cat dekat rambut. Dekat rambut tak apalah, kita sapu kepala je. Dekat tangan dan dekat kaki bagi tukang cat. Kalau pekerja bengkel pun sama. Tapi dengan syarat jangan buat lebih kurang. Buang dulu. Tapi memang susah, saya tengok Allah azabnya kerja ni kata. Kerja bengkel lah paling azab sekali dari segi nak solat. Azabnya. Kita kata kerja bengkel bagus, memanglah bagus, tapi dari segi sembahyang tu azab. Cuba bayangkan dia lepas tukar minyak hitam, kemudian pukul 11, pukul 12, lepas tu nak sembahyang Zuhur. Macam mana nak buat? Orang azab dua, satu. Orang ramai lagi ni kat bengkel. Memang kalau kerja dengan orang memang kena buang je. Kena kerja dengan Cina lagi lah. Dia mana faham? You mau sembahyang apa? Kasih untung lah. Sembahyang tak boleh bagi untung. Kasih sembahyang. Dia tak faham dan dia tak salah pun. Dia bagi cuti, rehat sejam kan. Tapi tengok azab. Tapi itulah. Orang yang sembahyang lah azab. Kalau orang yang tak sembahyang ada masalah, tak ada azab. Yang sembahyang ni azab nak buang. Jadi macam mana? Buang sedaya upaya. Pakailah minyak-minyak sedaya upaya. Agak-agak dalam 10 minit, 15 minit tu rasa dah cukup dah tu. Dan sembahyanglah. Kesan-kesan sikit tadi dimaafkan. Kalau dia kerja dengan kilang cat, dia kerja dengan kilang lilin, sama. Dia kerja dengan ikan, sisik ikan. Dia boleh jadi. Sisik ikan tu kadang-kadang kena. Kita tengok apa benda berkilat, tengok rupanya sisik ikan. Kalau ambil uduk tak kena air kat bawah sisik ikan. Maka dimaafkan jika sedikit. Kalau banyak tak maaf juga. Buat dengan sedaya upaya dulu. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Apa maksud duri yang boleh dicabut wajib? Bila sebut wajib, duri itu tak cabut tak sah wudu. Kena duri. Bila kena duri itu besar wajib cabut, duri itu kecil tak wajib cabut. Dhabit besar adalah dia ada kepala. Bila kita cabut, kita anggarkan je. Cabut, dia ada bekas ke tak? Bekas lubang. Jika ada bekas lubang, itu besar. Bila besar, wajib cabut. Ada dua cara sebenarnya. Wajib cabut dengan wajib tolak masuk dalam. Tolak masuk dalam, kosong, tak perlu cabut lah. Tapi menanah tanggung sendiri. Cuma dari segi wuduk, jika ada kepala dan kita anggarkan bila kita cabut memang ada lubang. Lubang ni 4-5 jam baru hilang.
Kan dia agak makan masa untuk hilang. Ada lubang tu. Oh, ada lubang ni kalau cabut ni. Kita pun ambil wuduk juga. Tak usah. Tak usah wuduk. Dia kena cabut. Kepala dia tadi kena cabut. Ataupun kena masukkan ke dalam. Kadang-kadang dia masukkan ke dalam sebab nak cepat. Masuk, tolak, dah tak ada dah gitu. Tapi rasa kerah. Ambil wuduk, semayang dulu. Habis semayang, pandai congkeh dengan jagung apa pun. Kalau tidak menanah tu. Wajib cabut. Wajib. Macam mana kalau tak boleh nak cabut? Ada kepala puah ambil kat kuku cabut, tak cabut-cabut. Macam mana nak buat? Mazhab Syafi'i dia wajib tayamum. Kalau tidak dia wajib tayamum, kalau tidak tak usah sembahyang. Tapi yang paling menyedihkan lagi, bila dia dapat cabut dia wajib qada sembahyang tadi. Dah lah, nak ambil wuduk payah, kena tayamum, wajib sembahyang. Lepas dapat cabut 2-3 hari, lepas tu baru dapat cabut, wajib qada sembahyang yang dia sembahyang ketika tayamum tadi. Maksud tayamum tu bukan tayamum saja. Tidak, dia wajib basuh muka, niat wuduk macam biasa, wajib basuh tangan yang kedua yang ada tadi tu. Berhenti kejap, lap, tepuk sahaja aku tayamum bagi menggantikan duri, kulit bawah duri yang tak kena ni, walaupun sikit. Muka, tepuk yang kali kedua, tangan, lepas tu ambil air, sapu kepala dan basuh kaki. Itu masalah bab lain tu. Tapi itu yang perlu dia buat. Mazhab Syafi'i. Lepas tu dia wajib solat. Lepas dia solat, sehari, 2 hari, hari ketiga hari menanah. Kemudian air keempat, bila menanah dia tercabut sendiri ya. Itu hebat badan kita. Dia akan tolak benda asing tu sendiri. Tapi sakit dululah 3-4 hari. Tolak, keluar nanah sekali keluar dengan dia tu. Maka dia semayang tadi 4 hari, 4 kali 5 kena qada 20 kali. Semayang yang dia semayang ketika dia wuduk dan tayamum. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab lain, wuduk macam biasa, yang tadi dimaafkan, semayang sah tak perlu qada. Tapi mazhab Syafi'i gitulah. Susah sikit mazhab Syafi'i ni. Kena tayamum pula kat situ tengah-tengah. Kalau tayamum saja tanpa wuduk okey juga, macam tak ada air tu. Ini wuduk kena dalam masa yang sama diselangi dengan tayamum. Okey, dicabut dahulu. Dan kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadailah dibasuh atasnya. Kalau dah terbenam besar mana pun tak ada masalah, sebab dia dah jadi batin, dia bukan zahir. Macam tu juga kalau duri tu kecil, yang mana kalau kita kata kalau cabut duri ni tak nampak ni lubang ni, cabut terlalu halus, maka sama juga boleh. Biasanya kena macam bulu miang tu, macam bulu miang, buluh ke rotan miang gitulah. Kena miang-miang tu kita pegang, ada ni, tengok tak ada, tarik. Orang dulu dia bubuh lilin, tempat yang rasa miang tu pegang ada tapi cabut tak jumpa cari, kecil sangat, dia buat lilin biar keras dia tarik keluar. Kalau miang macam tu okey, tak ada masalah. Ataupun tak nampak tadi, ambil wuduk, sah wuduk sebab kecil. Dan kalau cabut tak ada bekas pun, tak ada bekas lubang. Kopeng bagi tu. Kopeng kudis. Kopeng. Apa ya? Kopeng. Kulit dia tu kopeng. Okey. Kopeng kudis. Kopeng bisul, dia punya itulah kulit tu. Dan kopeng jerawat. Betul, kopeng. Biasa dengar. Tapi dalam ni kopeng. Betul saya baca kopeng. Kuping kita tahulah kuping. Dia kopeng. Kopeng pun kopeng. Bunyi pelik. Kalau kuping tu kan, kuping. Bahasa dulu kot. Tidak wajib dikopek sekalipun senang mengopeknya. Kita boleh kiaskanlah. Kuping-kuping ataupun kita panggil kutil. Kutil-kutil tu bahasa luar je. Dalam tak perlu. Kalau ada kan luka, bila luka biar lama sikit beberapa hari dia ada dia punya kulit tu. Yang itu pun tak wajib dibuang. Basuh atas tu je. Tak wajib dibuang di bawah. Tak wajib kopek. Walaupun dia kata senang mengopeknya. Ni kalau kopek senang je, tak wajib. Tetap juga di atas saja. Okey. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk yang lain seperti muka dan kaki. Hukum yang tadi itulah. Ada cat, ada lilin, ada yang menegah air sampai ke kulit. Bukan tangan aja, muka pun gitu, kaki pun gitu. Sama. Tapi kepala kita sapu kepala je lah.
Sapu kepala. Wajib. Kalau kuping ada kat muka sama, ada jerawat kat muka, tak perlu picit, tak perlu. Biarkan dia ada kat situ pun tak ada masalah. Walaupun mudah dia kata. Dan jangan ada sesuatu yang menegah air, dan jangan ada benda-benda cemar kotor tu dekat kawasan muka, tangan dan kaki. Habis. Yang keempat, sempat tak ni? Ni senang aja. Menyapu sebahagian kepala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang keempat, fardu wudu wajib buat selepas daripada tangan adalah menyapu sebahagian kulit kepala. Sebahagian kulit kepala. Tapi tulis kepada ni yang Rumi ni. Rumi salah. Bukan kepada, kepala. Kulit kepala. Menyapu sebahagian daripada, sebahagian sikit je kulit kepala. Kena kulit. Itu asal, itu hukum asal. Wamsahu bi ru'usikum. Dan sapuhlah kepala. Bukan sapu rambut, sapu kepala. Atau rambut kepala. Sebab rambut tu tumbuh ke atas kepala, atas kulit kepala, maka rambut tu istilah kepala juga. Tapi yang ini penting ni. Kepala rambut tadi yang ada dalam had kawasan kepala sekalipun sehelai rambut atau setengahnya. Jadi maknanya rambut ni kita wajib sapu kulit kepala. Dan apa yang tumbuh di atas kulit kepala. Okey, kulit kepala selesai. Janji ianya kepala, ketika nak sapu kepala kena kulit tu selesai. Mana-mana, walaupun sedikit. Mazhab Syafi'i gini. Mana-mana, sikit je. Walaupun sikit sangat. Pada mazhab-mazhab yang lain dia macam mazhab Hambali, dia kena semua ni. Kalau rambut panjang dia ke depan dengan balik. Mazhab Hanafi besar ubun-ubun. Mazhab Maliki 1/4. Wajib banyak. Kalau setakat kita gini tak sah pada mazhab-mazhab yang lain. Kita janji kena apa? Kepala, kulit kepala. Ni yang kat belakang telinga ni yang tak ada tumbuh rambut ni dia panggil kepala juga ni. Sini. Yang tak ada rambut ni, belakang telinga. Boleh kat situ. Jadi kalau dia sesuatu tu tumbuh di atas kulit kepala, maka sah juga sapu. Kalau rambut tumbuh, bila rambut tumbuh dia ada syarat. Janji kulit kepala tak ada syarat. Janji kulit kepala kena sah. Kalau yang tumbuh di atas kulit kepala dia ada syarat. Contohnya apa yang tumbuh? Rambut dia kata. Kepala yang ada dalam had kepala. Jadi maknanya rambut kita ni bukan semua yang kita sapu sah. Bukan. Kulit kepala ya, janji kulit kepala sah, tapi rambut tak semua. Macam mana? Jatuhkan rambut ikut alur dia. Dia nak jatuh kat mana biar dia jatuh. Kemudian daripada dia jatuh tu had kepala sahaja. Jadi kalau kata rambut daripada sini dia jatuh ke belakang, dia panjang sampai ke kaki. Yang pegang tu dekat ujung rambut tadi tak sah sapu situ. Ini bukan tahlul. Bila tahlul sunat wajib potong tu kan, tahlul kan, itu mana-mana janji rambut. Ujung ke? Biasa orang buat ujung kan? Ujung. Tak apalah. Yang ini bukan tahlul. Wajib sapu kepala bukan rambut. Habis nak sapu rambut juga boleh? Boleh, dengan syarat rambut tu dalam had kepala. Jatuhkan, kalau kata daripada sini jatuhkan sampai ke pipi. Yang rambut yang di pipi tu kita ambil sapu situ, tak sah. Jadi tak banyak lah. Jatuhkan tak banyak lah. Yang depan ni dia jatuh ke belakang, ni panjang sikit, mungkin sejengkal rambut yang boleh tu. Kalau yang duduk depan ni, dia akan jatuh ke bawah. Yang ini tak sah ni, yang depan ni, untuk sapu rambut tak sah. Jadi pasti biasa orang perempuan, orang lelaki kalau dia buat gini dah kena dah mana-mana, selesai dah. Malah bukan kena rambut, siap kulit kepala pun kena. Tapi kalau perempuan yang rambut panjang ke apa ke, jika dia kata tak nak basahkan rambut, dia cuma sapu. Dia bagi contoh apa? Sanggul lah, kita baca sekejap lagi. Sapu yang ini, yang mana dia bukan had kepala, memang dia rambut, tapi dia dah keluar daripada had kepala, maka tak sah wuduk dia. Tengok Tetapi tidak memadai, disapu. Tak sah wuduk kalau sapu pada rambut yang disanggul sekira-kira di buka sanggul itu ia terkeluar daripada had kepala. Nampak macam pendek dekat sini, sanggul gitu.
Bila ambil uduk, disapu ni, ambil air, sapu kat atas. Okey. Kita buat contohlah. Kita ambil air tu, kita colourkan air tu warna biru. Nila. Yang melekat. Kita pun sapu kan kat atas ni. Okey dah. Dia melekat ni, warna biru tu. Kemudian kita jatuhkan rambut. Jatuh. Biru tu duduk mana? Jika semua duduk kat sini, tak sah uduk dia. Oh, ada satu-satu. Dia dekat dalam had kepala. Baru sah. Itu pun kalau buat anggaran. Jadi, kalau saya pernah tengok orang Afrika, rambut dia kerinting. Bila kita tarik, nampak gitu je. Tapi bila kita tarik, panjang, lebih sejengkal. Dia spring. Dia macam spring. Kalau dia sekadar ambil uduk, sapu atas ni, tak sah. Dia kena ambil, tekan sampai kena kulit kepala. Sebab saya pernah tengok lah, orang ambil uduk, dia sapu, masa nak sapu kepala tu, dia sapu rambut dia yang kat bawah. Rambut kat sini, dia pun sapu. Ambil, siap basuh lagi. Lepas tu baru basuh kaki. Tak sah. Sebab bukan wajib sapu rambut, wajib sapu kepala. Bukan rambut. Tapi rambut boleh tak? Boleh, dengan syarat dalam had kepala. Had kepala nak tahu macam mana? Jatuhkan dia dan ukurlah mana kepala. Kepala sini, sini pipi, ini bukan kepala. Maka tak bolehlah rambut yang kat sini. Jatuhkan pula ikut jalan dia. Bukan kata daripada sini bawa ke sini. Kalau rambut sini kita tarik ke sini tak sampai. Tak. Jatuhkan ikut jalan dia. Ikut jatuh secara natural lah. Tidak habis tu. Tidak mesti sapu itu dengan tangan. Saja je. Padahal tak perlu tu, tak apalah. Seronok juga. Satu perkara baru. Kita sapu dengan tangan. Dia kata tak semestinya sapu dengan tangan. Malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan. Gini. Wajib sapu kepala, tak wajib sapu dengan tangan. Dia boleh sapu dengan alat yang alat tu menerima kebasahan. Boleh. Kalau macam botol, tak boleh sapu dengan botol. Sebab botol tidak boleh menerima kebasahan. Sapu dengan kayu, dia bagi contoh kayu, boleh. Kayu ni tak boleh. Kayu yang tak dicat lagi. Jadi dia terima. Bila kita ambil, kita cuah, dia jadi basah. Yang tu boleh. Ambil kayu, sapu. Boleh. Sebab yang diwajibkan wamsahu, sapu. Bukan farsilu, basuh. Bukan basuh, sapu. Kalau basuh mesti air mengalir. Ini sapu. Bila sapu tak semestinya ada air mengalir. Janji ada basah. Jadi kalau kita nak pakai kayu, nak pakai tisu, tapi soalan dia, buat apa kan tisu? Pakai tangan je lah. Ini hukum je. Tapi kalau pakai yang tak menerima kebasahan tak boleh. Macam botol kan, botol kaca tu mana terima kebasahan? Celup. Tak boleh. Sebab dia tak terima basah. Tu dia nak bagi tahu. Dengan kayu yang dibasahkan atau sebagainya, seperti kain yang dibasahkan. Dia kalau kain yang dibasahkan ni boleh. Macam mana? Dia kena balut semua kepala dia. Sakit ke apa ke, nak ambil wuduk macam mana? Nak sapu kepala, ambil air titik mana-mana sampai menyegap, terasa je. Boleh. Okay. Kain yang dibasahkan dan memadai dengan dibasuh terus kepala, ganti daripada sapu. Kalau nak basuh juga pun boleh. Sebahagian ulama kata makruh basuh. Tapi dari segi sah, sepakat semua. Sapu kepala wajib, basuh kepala sah juga. Sepakat ulama. Cuma sebagian ulama kata sah dan harus, setengah kata makruh. Sebab apa? Kalau kita tengok ayat Quran, ya ayyuhalladzina idza kuntum ila shalah, apabila kamu nak pergi sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Faghsilu, maka basuhlah muka, wujuhakum, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu, dan sapu, bi ru'usikum, sapuhlah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sehingga ke buku lali. Jadi kalau kita tengok ayat tu, dibezakan basuh dengan sapu dalam ayat Quran tadi tu. Ayat wuduk lah. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak solat, faghsilu, basuh wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, hingga ke siku. Lepas tu wamsahu, dan sapu. Kalau sapu tu tak penting, tak payahlah, basuh ajalah, kata senang. Tapi maknanya ianya penting, sebab tengah cerita tentang basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian sapu kepala. Jadi sapu tu penting. Sebab tu
Seolah-olah apabila kita buat gitu, kita macam tak nak dengar Quran, maka kita basuh juga. Apa salah? Sapu Dah lah, sapu dengan basuh lagi senang sapu. Basuh kena ambil air, mengalir. Sapu senang. Tak nak ikut Quran sampai ke gitu sekali. Itulah. Jadi maka situ ada hukum makruh. Macam mana pun sepakat ulama sah. Basuh ke sapu ke sah kepala. Tapi muka, tangan, kaki sapu tak sah. Mesti basuh. Nah, kepala aja yang sapu. Kuat. Dan kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali pada orang yang tidak memakai khuf. Panjang bab ni. InsyaAllah kita sambung yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali selepas bulan Syawal nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.